Ya, maju. Terima kasih Yang Berhormat Ketua dan terima kasih Ibu Menteri di atas penjelasan, dan saya rasa itu penjelasan yang agak komprehensif menyentuh tentang penyebaran dan amalan, sebab kita harus berhati-hati juga dalam mengambil sebarang tindakan kepada perbezaan mazhab ini, kerana tidak semua mazhab Syiah itu sendiri dikategorikan sebagai sesat. Bukan saya nak membela mazhab Syiah, tetapi tidak semua harus kita kategorikan sebagai sesat. Cuma tindakannya adalah persoalannya adalah kenapa dalam konteks ini dikenakan tindakan ISA ke atas pengamal-pengamal, kalau sekiranya sama ada telah yang ditahan ataupun yang mungkin akan ditahan. Dan adakah pihak kementerian sedar bahawa kalau mengikut laporan sebuah laman web yang menceritakan tentang Syiah di Malaysia, terdapat 3 buah masjid di Kuala Lumpur yang mengamalkan amalan tersebut, dan tidak kurang juga penglibatan pegawai-pegawai, termasuk pegawai-pegawai daripada kementerian yang berhormat yang terlibat dengan amalan ini. Dan juga sudah maklumkah Yang Berhormat tentang sebuah tesis yang ditulis di sebuah universiti di Indonesia daripada seorang pegawai kanan kerajaan yang menyokong amalan nikah mut'ah seperti mana yang diamalkan dalam setengah mazhab Syiah. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk yang telah memberikan satu pandangan yang cukup baik berkaitan dengan amalan Syiah. Saya sebutkan awal tadi bahawa larangan yang dibuat melalui pewarta yang dibuat oleh negeri-negeri, ada 6 buah negeri buat masa sekarang, yang kalau dapat saya sebutkan di antara negeri-negeri yang telah mewartakan supaya menjadi rujukan kepada semua, iaitulah Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Melaka. Selain daripada itu belum ada lagi pewartaan dibuat. Maka sebab itu saya sebutkan tadi bahawa larangan ini kita cukup berhati-hati supaya sebagaimana Yang Berhormat Bacuk sebutkan bahawa tidak semua daripada yang kita sebutkan Syiah itu mempunyai pertentangan dengan pegangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab itu kita tidak menyekat pengamalannya sebagaimana kita sebut dalam termaktub perlembagaan bahawa mereka bebas mengamalkan ajaran agama, tetapi dalam masa yang sama juga mereka ini bukan bebas mengamalkan, tetapi tidak dibenarkan menyebarkan ajaran ini kepada orang yang lain. Dan saya menyedari amat sebagaimana ingatan Yang Berhormat Bacuk tadi bahawa pegangan Syiah ini dia terangkum bukan hanya sekadar dalam lingkungan batasan academician, batasan masyarakat, bahkan dalam lingkungan politik pun, termasuk daripada pihak pembangkang dan sebagainya pun kita juga mendengar. Tetapi kita tidak hanya berpegang kepada HNC dengan izin, tetapi kita mencari bukti-bukti, sebab pengamalan dia tidak menyentuh soal penyebaran. Pengamalan dan penyebaran adalah satu hal yang berbeza. Jadi memang daripada masa ke semasa kita memantau, dan saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk. Kalau boleh, kalau di bawah agensi saya tadi disebut kata ada yang mengamalkan Syiah, saya memerlukan kepada satu maklumat yang boleh untuk kita melihat sejauh mana kebenaran perkara yang seperti ini. Dan kita bimbang kalau pertembungan akhirnya berlaku secara tidak kita sedari ini, yang merugikan ialah ajaran agama yang kita melihat secara kerukunan kita amalkan dalam konteks Malaysia. Terima kasih, Datuk Ketua.